Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bincang lukisan daripada unjuran ortografi. Soalan nombor 18. Jadi soalan nombor 18 dalam buku kerja buku modul kita lah. Lembaran praktis local publication. Okey, soalan nombor 18, kita baca soalan. Rajah 16, ini rajah dia, menunjukkan pandangan hadapan. Dia dah mention kat sini pandangan hadapan. Bagi satu objek A, ini objek A. Lukis pandangan atas dan sisi kanan. Jadi, dia dah mention sini, ini ialah pandangan hadapan. Kalau ini pandangan hadapan, di sini ialah sisi kanan. Jadi automatik pandangan hadapan dalam lukisan pandangan hadapan dan pandangan atas ialah atas bawah. So pandangan hadapan kalau ini, okey. Kalau ini pandangan hadapan, dia dah bagi siap-siap pandangan hadapan, automatik ini adalah pandangan atas. Okey, ini berbeza kalau dia cakap macam ni. Okey, dia bagi ni. Dia suruh lukis pandangan sisi kiri. So sisi kiri dia dah bagi tahu sisi kiri dan pandangan atas. Dan kita tahu pandangan atas dan pandangan hadapan mesti atas bawah. Jadi dekat sini jatuh pandangan hadapan atau sisi kanan. Pandangan atas dia di sini. Kalau sini pandangan hadapan, pandangan atas dia di sini. Tapi dalam soalan ni yang inilah. Jadi senang saja, tak ada masalah. Jadi kita dah dapat ini pandangan hadapan. Tulislah tak pandangan hadapan. Dan ini ialah disuruh lukis pandangan atas dan kat sini pandangan sisi kanan, sisi kanan. Okey. Jadi, bila bagi pandangan hadapan, kita dah diberi maklumat kelebaran. Maklumat kelebaran ni dah dibagi. Ni kelebaran. Semua kelebaran dah bagi. Dan yang kedua ialah maklumat ketinggian. Maklumat ketinggian dia bagi. Ni maklumat ketinggian. So, tinggi semua dia bagi. Jadi, kelebaran dan ketinggian tak payah cari. Yang dicari ialah maklumat kedalaman. Sebab tu dia lukis bagi maklumat kedalaman. 25 dan 50. Okey. Mana 25 cikgu? Bahagian belakang ni 25. Mana 25 ni cikgu? Daripada sini sampai sini ini ialah 25. Dan keseluruhan berapa cikgu? Keseluruhan dia ialah 50. Betul ke sini? Sini 25 total. Sorry. Okey. So kat sini 25. 25 ni sampai tiang ini saja. Tiang ini saja 25. Daripada sini sampai sini 25. So daripada hujung sampai kepada kat tempat ni, hujung sampai kat ni ialah 50. Jadi balance belakang ni ialah 25. So total semua ialah 75. Kena hati-hati baca ukuran. Takut ada trap di sana Okey, ada trap di sana. So total adalah 75, 25 dan hujung sekali ialah 25. Okey. So sekarang kita nak buat satah utama ortografi. Kita nak kena buat satah dia dulu. Kalau tak ada satah ni tak berfungsilah lukisan kita. Okey, kali ni sebelum ni cikgu terus ambil tepi saja. Sekarang cikgu nak ada jarak. Cikgu buat ada jarak sikit. Okey. So, cikgu buat jarak sikit. Okey. Satah utama ortografi cikgu buat jarak sikit. Cikgu naik atas. Okey. Kemudian bahagian atas pun sama. Okey, ada jarak sikit, tak payah ukur lah. Kita tengok saja jarak yang bersesuaian. Dan kita nak lukis sudut 45 darjah. Pastikan pembaris sisi kuti awak betul-betul rapat tepi dinding. Okey, sudut 45 darjah. Okey, dah siap. Kemudian, apa yang kita buat? Dalam lukisan, bila ada satu permukaan yang melengkung, inilah bentuk soalan SPM tau. Dia ada permukaan, ada satu butiran yang melengkung. Jadi, butiran melengkung ni, kita kena gunakan maklumat butiran melengkung yang ada diberi untuk dapatkan butiran melengkung kita. Baik, pada pandangan hadapan, pandangan sisi kanan, pada pandangan sisi kanan, kita kena baca lukisan bahagian melengkung ni supaya kita nak mula mana lukisan kita. Atas dulu ke hadapan dulu? Sisi kanan dulu. Jadi kena tengok permukaan melengkung kita. Mana butiran yang dapat kita cari permukaan melengkung ni pada mana-mana pandangan, lukis yang tu dulu. Okey. Contoh dalam soalan yang ini. Permukaan melengkung, katakan saya ambil daripada titik, katakan titik A pergi ke titik B. Ni melengkung awak A ke B. Saya tanda siap. Dari A ke B melengkung. Baik. Jadi kat sini pandangan hadapan A ke B. Saya tanda siap.
melengkung. Jadi, pada pandangan atas, A dengan B awak, A dengan B awak, bila pandang dari atas, pandangan atas, A dengan B, kita nampak melengkung. Nampak melengkung. Pada pandangan sisi kanan, A dan B awak, sebenarnya melengkung. Tetapi pada pandangan sisi kanan, kita tak rujuk kepada lengkungan ni. Sebab kita ada satu permukaan yang mana kita rujuk. Bila pandangan sisi kanan, titik B dan titik yang hujung ni, katakan titik C, kelihatan satu titik. Pada pandangan sisi kanan, B dan C kelihatan satu titik. Jadi, butiran A ke B yang melengkung ni, kita tak nampak lengkungan dia pada pandangan sisi kanan. Kita tak nampak lengkungan. Yang kita nampak A ke C. Nampak satu garis lurus. Jadi, A ke C pada pandangan sisi kanan adalah sama juga butiran dia A ke C dengan A ke B pada sisi kanan. Jadi, di sini kita gunakan maklumat ini untuk lukis pandangan sisi kanan dulu. Jangan lukis pandangan atas. Lukis pandangan atas, lengkungan nanti awak tak dapat butiran. Okey, sekarang kita lukis pandangan sisi kanan. A dan B, kita cuma nampak AC. Satu garisan lurus. Jadi sisi kanan dulu. Itu maksud cikgu. Okey, kita buat dulu. Kita buat kotak asas. Apa makna kotak asas cikgu? Okey, kita ambil jarak. Okey, kita mulakan lukisan. Kita pindahkan maklumat. Okay, saya pindahkan maklumat besar dulu. Ingat, bila kita ukur tadi, kita dah cakap berapa ukuran dia. 50, 25, 25 dan 25. 75. So, kita ukurlah 75. Cikgu nak mula mana 25. Okay. 0, 1, 2. 25. Sini tengah-tengah 25. Kemudian, kalau sini 0, 1, 2, 25. Sampai kepada 30. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 30 makna 2.5 lagi. 25 lagi. Kemudian 0, 1, 2, 25 lagi. Sampai ke situ. Jadi, untuk menjimatkan masa, cikgu pun dah garis siap. Garis. Kemudian kita nak tengok butiran apa yang terlibat dalam lukisan. Butiran apa yang terlibat dalam lukisan. Okey, kita tengok. Bila kita pandangan sisi kanan. Pandangan sisi kanan. Permukaan apa yang kelihatan? Tu kena tengoklah permukaan apa yang kelihatan. Okey. Yang pertama. Kita tengok permukaan apa yang kelihatan. Okey, ini tepi. Kemudian kita ada permukaan A. Kecil je. Ini nampak. Walaupun dia sengit, tapi bila pandangan sisi kanan, kita nampak A ni. Yang kedua, ni yang memang tepat betul-betul tengah-tengah ni. Yang ni B. Permukaan B. Ni memang nampak. Di sisi kanan, bawah lagi, kita akan nampak permukaan C. Dinding tepi ni. Dan pada pandangan sisi kanan, kita akan nampak yang terakhir ialah A, B, C. Ni nampak tak? Nampak? D. Kita nampak juga D. Okey, permukaan atas ni. Atas ni tak nampak. Dia nampak satu garisan saja. AC saja. Okey, tak nampak. Ini tak nampak. Kemudian depan D, kita nampak ini ialah permukaan E. So, kita nampak A, kita nampak B, kita nampak C, kita nampak D, dan kita nampak E. Boleh? Jadi, kita nak lukis A dulu. Kita nak lukis A. Mana permukaan A, cikgu? Okay, permukaan A berada di mana? Kalau pandangan hadapan, permukaan A mana? Di sini permukaan A awak. Permukaan A. A nampak. Di sini permukaan D. Okey. Okey. Yang berkongsi pandangan boleh nampak. Yang berkongsi A nampak juga di sini, nampak juga pandangan sisi kanan. D nampak di sini, nampak juga pandangan sisi kanan. Kemudian permukaan C pun nampak juga, tetapi permukaan C secara tersembunyi. Permukaan C. Ni permukaan C. Ni permukaan C. Dan jelas kelihatan pada pandangan sisi kanan. So A, D, C yang dikongsi. Yang tak ada B. B tak ada kat sini. Kita cuma nampak tepi dinding saja. Kemudian pandangan permukaan E. Permukaan E ni kita nampak tepi dinding, nampak satu garisan saja. Tapi dia sebenarnya satu permukaan. Baik, kita pindah ukuran. Kita pindah A. Kita ambil A dulu. So A ketinggian dia yang ni. Cikgu pindah. Okey. Mana A awak? Kita mula dari tepi. Katakan cikgu dah pilih tadi ni huruf A. Kita dah pilih B, C. Sekarang saya nak ambil titik D. D. Kemudian atas E, F, G. Mana DE cikgu?
D yang paling hujung. So kat sini bawah D. Mana E cikgu? Ni E. Okey. Mana F cikgu? F berkedudukan 25 mm. F dengan G ni berkedudukan 25 mm dari tepi. So dari tepi, so kat sinilah 25 mm. 25 mm. 25 mm yang kedua, 25 mm yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga. Mana F dengan G cikgu? G bawah, F di atas. Okey. Itu kita buat apa cikgu? Kita boleh hitam. Kita boleh hitam terus. Tak apa. Kalau keliru, kita boleh hitam terus supaya kita tak keliru dan dapat bentuk lukisan tu. Okey, kita lukis. Okey, F G. Okey. Seterusnya. Permukaan B. Mana B cikgu? B. So B sampai FG. FG dah ada. Kita ambil H I. Hujung ni sajalah. Sini H, sini I. H I. Ingat, ini sisi kanan. So kena tengok sisi kanan. Jangan awak tengok lukisan pandangan sisi kanan, awak tengok daripada sini atau tengok daripada atas. Tak betul lah. Kena tengok di sini betul-betul straight dia bahagian sisi kanan ni. Betul-betul straight. Okay. Jadi kita nampak F G H I. Jadi awak kena hitamlah F G H I. Hitamkan saja. So kita dapat permukaan dia. Okey. Kemudian C. C tengok daripada tapak terus naik bertemu dengan B. Mana B awak? Sini B, ni B. Jadi daripada tapak tu terus naik B, okey, pergi penghujung sana dan turun bawah. Jadi tak ada masalah. Daripada tapak H pergi ke B, H pergi ke B dan hujung sana dan balik ke tapak. Jadi hitamkan saja. Kalau berdasarkan permukaan ni senanglah. Boleh nampak. Buat sikit-sikit tak apa. Sekurang-kurangnya kalau awak tersilap di bahagian lain, awak masih boleh dapat markah. Sebab unjuran fotografi ini, setiap butiran yang betul dikira markah. Ni, butiran betul, semua dikira markah. Ya? Jadi jangan tinggal. Daripada awal-awal lagi kita kena lukis. Okey, seterusnya permukaan E. Baik, permukaan E, bila pandang daripada sisi kanan, betul-betul di atas permukaan C. B, satu titik dengan C. B, C, satu titik dengan B dengan C. Di tengah-tengah ni. H, I, J. Okey, katakan saya ambil sini J. So, J tengah-tengah. Tetapi, pada pandangan sisi kanan, lokasi J sama dengan B ni kita nampak sama je. Sisi kanan, lokasi J dan B nampak sama. So, sini juga J. Jadi, kalau macam tu kita bolehlah bina petak ni. Jadi, petak dia ni lah. Tak susah kan? Jadi, cikgu tak terang banyak-banyak sebab awak pun boleh nampak. Okey, kemudian cikgu hitamkan. Okey, dapat. Dan yang terakhir, kita nak cari, kita dah dapat permukaan E. Permukaan E dah dapat, permukaan C dah dapat, permukaan A dan permukaan B. Okey, kita nak cari, kalau dalam periksa tak payahlah lukis E, C, B, A ni untuk awak sajalah. Untuk awak. Tapi kalau awak kau keliru, awak tulislah. Tapi jangan gelap sangat. Okey, untuk rujukan awak. Tengok, seterusnya kita nak cari lengkung ni, lengkung AB. Lengkung AB pada pandangan sisi kanan tak nampak lengkung. Kita rujuk yang belakang dia. A ke C. A ke C. Mana C awak? Di sini C. Pada pandangan sisi kanan, B, J, C, satu titik. B, sinilah J dan di sinilah juga adanya C. Jadi titik A dengan E satu titik pada pandangan sisi kanan. EA nampak satu titik. So, E di mana ada E, di situlah ada A. Jadi, A sambung ke C. Jadi, pada lukisan ni, sini J ya. Situ juga J. Okay, kita cuma nampak satu garis lurus. Okay, hakikat dia, bahagian belakang garis lurus. Yang depan dia lengkung. Tapi kat sini, kita cuma garis lurus. Maklumat dua ini kita akan gunakan untuk dapat lengkungan di atas. Okay. Jadi, kita dah dapat dah, lengkap dah. Yang ini adalah permukaan D. Kita ada A, B, C, D, E. Okey, pada pandangan atas kita nampak apa F. Permukaan ni F. Kemudian permukaan ni G. Kita nampak. Okey, yang ini permukaan D tak nampak. Kita cuma nampak satu garis lengkung je. Lepas F, G dan kat sini H. 3 permukaan saja. F, G, H ada satu lagi. Iaitu di sini I. Okey.
Jadi dah dapat, kita bawa tarik maklumat semua. Tak payah ukur dah. Ujian ortografi banyak kali cikgu ulang, tak payah ukur. Kita bawa maklumat naik atas. Maklumat apa? Maklumat kelebaran kita bawa naik atas. Begitu juga maklumat kedalaman. Maklumat kedalaman kita bawa naik atas. Pastikan persilangan betul-betul, kita ambil persilangan dia. Okey. Cikgu ni mungkin tak tepat ke apa ke, jangan ikut cikgu. Buat betul. Ambil persilangan di sini betul. Okey. Okey, sudah dah ambil tak maklumat, dah bawa. Kalau kat sini senang dah lah. Mana permukaan H cikgu? Cari titik H. A, E. So mana A? A. Di sini A. Mana E cikgu? Okey. Di sini E. Dan di sini E. So kita buat tarik maklumat E. Oh, maklumat E kita tak tarik lagi. Maklumat E kita tak tarik. So maklumat E tarik atas. Mana maklumat E cikgu? Ni dia E. Lepas A, E, F. Mana F? Bucu ni. So kat sini F tarik. Mana F? Dia kat sini. Nampak tak? Ini F. Pada pandangan hadapan, sini F hujung sekali atas. So bila bawa tarik, okey, situ F. Nampak A, E, F. Okey, titik ni. F, G, H, I. Kat sini I. So mana I cikgu? Okey, di sini ya, pada pandangan hadapan, I dengan F, kita nampak satu titik. Jadi satu titik nampak. Tapi di sini pandangan sisi kanan nampak tempat kedudukan F dengan I berbeza. So tarik, mana dia I cikgu? Di sini I. Okey, I. Jadi A ke I dengan ke B melengkung. So kita tinggalkan kemudian. Kita lukis yang mana ada dulu. Yang lurus dulu. IF. Oh, pensel 2B lah. HB cikgu. Cikgu pakai pensel 2H. Okey. Hati-hati. Dan kita buat. Okey. So nanti ni adalah lengkungan. Kita buat last. Mana C cikgu? Kita cari C. C. Kat sini C. Tarik. Mana C? Tengok cikgu tarik ya. Tarik. Sentuh. Pergi. So sini C. Jadi ini lurus lah. AC lurus. Dan CI, C ke I, C ke B, sini juga B adalah lurus. Bila pandangan atas, B dan I nampak satu titik. Okey. Kemudian mana titik ni cikgu? Permukaan F. So permukaan F tahu kat sini hujung, kemudian di sini penghujung F. So dia 1, 2. So kita ada 4. Mana I, mana permukaan I cikgu? So permukaan I di sini. Sini sambung dan sambung ke titik ni. Okey, jadi dia 3 segi. Jadi kalau berdasarkan permukaan dengan ada beberapa titik, dah sampai tempat tertentu tak payahlah cari titik lagi. Awak boleh terus boleh dapat. Okey, dan last sekali kita nak lukis apa lengkungan ni. Okey, kita dah dapat. Jadi butiran ada tertinggal, ada tersembunyi, tidak ada tersembunyi. H, ada H, ada F, ada I. Okey, F dan I. Okey, lengkungan ni kita nak lukis lengkungan. Lengkungan ni membawa sempadan di antara G dan H. Okey, lengkungan. So bila lengkungan, macam cikgu sebut tadi, kita buat apa? Kita kena gunakan maklumat butiran ni dan ni bawa pindah ke atas. Dia dalam lengkungan macam cikgu sebut selalu, dalam lengkungan bila dia melengkung macam ni, lengkung, kita mula titik ni dipanggil titik mula dan tamat titik tamat. Dan kena ada 3 titik antara. So, kena cari 3 titik antara. 3 titik antara. Ini sangat penting Okey, mana titik mula cikgu? Titik mula ialah A. So, sini ialah titik mula, cikgu bulat siap-siap. Mana titik tamat cikgu? Ialah di B. So, di sini B. Okey, ini titik tamat, ini titik mula. Ataupun sini tamat, sini mula. Tak kisah. Titik antara cikgu, kita ambil perantaraan di antara 2. Di antara garisan ni kita ambil perantaraan. Kita ambil tengah-tengah. Okey, contoh cikgu ambil titik 1. Okey, cikgu ambil titik 1. Cikgu ambil tengah-tengah ni, kita ambil 2. Dan cikgu ambil maklumat tengah-tengah ni 3. Cikgu ambil 3 titik lain, 3 yang berbeza. Okey, 3. So, maklumat 1, cikgu pindah kepada permukaan dia. Ini 1. Cikgu pindah permukaan ni, contoh dia. Okey, permukaan 2, titik 2.
dan titik yang ketiga. 1 roman, 2 roman, 3 roman. Ini saja nak tunjuk dengan awak lah. 1 roman, 2 roman, 3 roman. 1 roman, cikgu pindah tadi. 2 roman, 3 roman. Okey. Jadi kita guna maklumat ni. Okey, sekarang kita bawa naik atas. Maklumat ni kita pindahkan. Bawa naik atas. Okey. Yang ni pun sama juga. Kita bawa naik atas. Sentuh. Bila sentuh, kita kena bawa ke sana maklumat. Okey, tengok. I roman. 1 roman. Bawa naik. Mana silang ni cikgu? Okey, di sini cikgu. 1 roman. Tanda. Kena tanda. Tanda ni ada markah. Okey. Maklumat yang kedua. 2 roman. Mana 2 roman cikgu? Yang bersilang dengan lengkung Yang bersilang dengan lengkungan. Okey, ni dia 2 roman. Okey. Kemudian jangan keliru bila kita bawa banyak butiran. Jangan keliru bila bawa banyak butiran. Tolak-tolak cikgu punya pembaris ya. Okey. Tengok 2 cikgu bawa 2 roman dan 3 roman. Okey. Okey, kat sini kita bawa lagi. Okey, kat sini. Jadi cikgu dapat apa? 3 roman. Kena ada berapa titik antara cikgu? Kena ada 3. 1, 2 dan 3. Titik mula, titik tamat. Jadi inilah dia lengkungan dia. Okey, sekarang proses seterusnya ialah kita nak melukis lengkungan. Okey, mana cikgu punya lengkung Perancis? Dapat lengkung Perancis. Jadi macam selalu cikgu sebut, bila nak lukis lengkungan macam ni, 1 titik mula, 2, 3, 1 curve. 1, 2, 3, 1 curve. Macam tu. Jadi di sini pun samalah. Okey, kita bawa tepi. Pakai pensel HB. Kita nak hitam terus. Tajam juga pensel cikgu ni. Boleh lah. Okey, kita nak guna. Okey, nampak lah. Cikgu dah lupa dah. Awak tarik macam ni. Tarik sampai dia dapat 3 titik ni bertemu. Yang terbaik. Kadang-kadang tak bertemu. Tapi pilih yang terbaik. Okey. Okey, dah jumpa dah. Dah jumpa. Tu. Okey. 1, 2, 3. 1 curve lagi. 1 lengkung lagi. Cari sampai dia dapat pertemuan yang terbaik. Ni awak yang urus sendiri Pandai. Kena ada skill ni. Kadang cikgu pun tak bagus sangat. Okey. Okey, dapat. Cantik. Kita dah ada lengkungan. Jadi inilah lengkungan daripada A pergi ke titik B. A pergi ke titik B. Serabut lukisan cikgu ya. A ke B. Sebab nak tunjuk dengan awak. Dan di antara tu ada 3 titik antara. 1 roman, 2 roman dan 3 roman. So 3 titik antara ni ada markah, kena lukis macam ni. Dan kena cari dan kena bawa. Okey. Jadi itulah kaedah melukis. Dan perhatikan elok-elok. Bila kita nak lukis bahagian lengkungan, jangan lukis atas dulu. Kenapa tak boleh lukis atas dulu, pandangan atas? Sebab ini memang melengkung. Berdasarkan satu butiran, nak lukis lengkungan ni, nanti awak akan terjun buat sendiri. Tetapi di sini, awak gunakan permukaan garisan lurus di bahagian belakang. Kita tak ambil lengkung di depan, kita ambil lurus di bahagian belakang. Jadi butiran lurus ini dan butiran lengkung yang siap diberi, kita gabungkan untuk dapatkan lengkungan di bahagian atas. Itu cara melukis. Okey, itu saja. Semoga berjaya. Mudah-mudahan awak boleh menjawab soalan ini dan teruskan soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.